Datuk Nabi adalah manusia yang menggali semula telaga Zamzam yang tertutup selepas zaman Nabi Ismail alaihissalam. Beliau mendapat arahan untuk mencari gali telaga Zamzam ketika sedang tidur di dalam hijr Ismail. Jadi Datuk Nabi SAW iaitu Sayyid Abdul Muttalib, tuan-tuan, dia yang menggali semula telaga Zamzam yang dah tertutup, yang asalnya selepas zaman Nabi Ismail alaihissalam. Tuan-tuan, Datuk Nabi yang bertanggungjawab gali semula telaga tersebut. Ada hadis yang panjang. Berikut kita sebutkan hadis berkaitan yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Ishaq. Tuan-tuan tengok hadis muka surat 5 bawah garisan panjang. Saya tak baca hadis, kita tengok makna dia. Artinya daripada Ali bin Abu Talib radhiyallahu taala anhu, beliau bercerita tentang hadis ketika Abdul Muttalib diarahkan menggali telaga Zamzam. Abdul Muttalib berkata, ketika saya sedang tidur di dalam hijr Ismail, tiba-tiba datang seseorang di dalam mimpi saya dan berkata, galilah Taibah. Saya bertanya, apa itu Taibah? Kemudian orang itu menghilangkan diri. Esoknya ketika saya sedang tidur, saya kembali tidur di tempat itu juga. Lelaki itu datang lagi dalam mimpi dan berkata, galilah Barrah. Saya bertanya, apa itu Barrah? Dia menghilangkan diri. Keesokannya saya tidur lagi di situ dan bermimpi. Lelaki itu berkata, galilah Al-Madnunah. Saya bertanya, apa itu Madnunah? Kemudian dia menghilangkan diri. Hari berikutnya saya kembali tidur di tempat yang sama. Dalam mimpi dia datang lagi dan berkata, galilah Zamzam. Saya bertanya, apa itu Zamzam? Maka dia menjawab, air yang tidak akan kering selama-lamanya dan tidak tercela. Kamu beri minum kepada jemaah haji yang ramai. Ia berada di antara najis dan darah, berdekatan paruh burung gagak yang sebelah kakinya berwarna putih, iaitu di sisi sarang semut. Dan itu cara ringkasnya location yang malaikat bagi. Taman nak kena gali. Bagi location tu, tang sini tempat dia, sini sekian-sekian, api gali tang. Jadi asalnya disuruh gali Taibah, gali Barrah, gali Madnunah. Tanya hilang, tanya hilang. Tidak lagi mimpi, tanya hilang. Sampailah suruh gali Zamzam. Apa tu Zamzam? Baru dia jawab. Mimpi. Maka tuan-tuan dan rahmati Allah, ada orang yang dia reti tafsir mimpi. Ada orang yang tanya, saya boleh rahsia sikit? Boleh. Rembo kan? Boleh rahsia sikit. Ada orang yang tuan-tuan, dia tanya, dia kata dia kerap mimpi. Tidak saja mimpi. Dia kata saya ni selalu sangat mimpi. Ada tanda apa-apa? Tuan-tuan, setakat yang saya tahulah, kalau orang yang selalu mimpi ni tuan-tuan, itu tanda bahawa dia banyak tidur. Tu ya. Kalau hang kerap mimpi, maksudnya hang kerap lena. Tu ya, tanda hak saya reti hak tu lah. Hal ni tak reti. Jadi bapa Datuk Nabi ni tidur mimpi. Esok tidur pula mimpi lagi. Suruh gali telaga Zamzam. Baik. Dan Zamzam bukan calang-calang. Ini air yang kedua terbaik. Ulama buat syair. Tuan-tuan, air yang terbaik ada dalam dunia ni adalah air yang pernah keluar daripada jari Nabi SAW. Itu air yang terbaik. Yang kedua, Zamzam. Yang ketiga, Telaga Kautsar. Yang keempat, Sungai Nil. Kemudian Mesir. Kemudian sungai-sungai dan laut yang lainlah, itulah tu ranking yang tinggi. Zamzam muduk. Bela dua-dua ni ayat Zamzam. Cuma Allah katanya payahlah nak berbalik. Orang pergi Mekah umrah nak berbalik payah, beri sok-sok. Payah. Kerana ada orang yang buat sindiket penipuan. Tuan-tuan, dia guna yang biasa ya, tapi buh Zamzam. Tak mana telaga? Melaka. Pergi korek tak Melaka tu, telaga Zamzam. Jadi payah dah nak jumpa yang Zamzam. Cuma di Mekah ada. Ini air yang barakah. Zamzam, minumlah air Zamzam tersebut. Bagi apa yang kamu niat akan jadi ubat. Sakit perut, minum Zamzam. Moga Allah hilangkan sakit perut. Hilang insya-Allah. Niat nak bagi sihat tubuh badan, niat nak bagi apa saja niat kamu, begitulah yang akan diberikan oleh Allah. Ini Zamzam.
Tuan-tuan dan rahmati Allah, air Zam-Zam boleh minum diri, boleh minum duduk. Zam-Zam. Air lain kita disuruh duduk kan? Air ni suruh diri boleh, duduk boleh. Power. Kenapa? Wallah alam, cuma saya pernah dengar. Tuan-tuan, ada kajian mengatakan dalam perut kita ni ada penapis yang Allah buat khas. Perut semua orang ada penapis. Orang lelaki ada koi, perempuan ada kuku. Penapis tu lah. Penapis tu hanya akan berfungsi waktu duduk. Kalau minum duduk, baru penapis tu akan main peranan. Dalam minum air apa pun dia akan lalu atas tapisan dulu. Tapi kalau minum diri, penapis tu tak berfungsi. Jadi tak tapis Air Zam-Zam diri boleh, duduk boleh. Kerana tapis tak tapis semacam perfect. Tapi air ni kena duduk supaya tapis. Kalau tak tapis takutlah ada penyakit dan sebagainya. Jadi air Zam-Zam ni air yang barakah. Baik. Jadi disuruh gadi telaga Zam-Zam. Selepas mimpi itu, Abdul Muttalib mencari lokasi yang ditunjukkan di dalam mimpi. Demi menjayakan hasrat ini, beliau sanggup bernazar, sekiranya Allah mengurniakan kepadanya 10 orang anak lelaki, dia akan menyembelih salah seorang daripada mereka. Mereka sembelih. Dia nazar, kalau aku dapat anak 10 orang yang akan bantu aku gali telaga ni, aku akan sembelih salah seorang. Nazar. Orang dulu nazar nak sembelih anak dia. Bahaya habis. Tuan-tuan, sebab tu nazar ni ulama bincang hukumnya. Boleh tak boleh nazar pada benda yang haram? Boleh tak nazar pada benda yang wajib? Tengok tempat. Jadi tuan-tuan, ada orang bernazar benda yang wajib tak? Jadi kalau saya dapat jawatan ni, dia pergi temu duga, interview. Pukul 12 masuk bilik temu duga. Sebelum masuk dia kata, kalau saya dapat kerja ni hari ni, saya bernazar, saya ridha, saya nak sembahyang pada bapa ang. Kalau tak dapat pun nak sembahyang tak. Ada nazar dulu. Dapat tak dapat, sembahyang wajib lah. Macam juga nazar nak buat benda haram tak boleh. Kalau dia tengok bola, kalau Malaysia kalah, aku bogey. Ramai kan kata macam tu. Tengok bola nazar. Kalau kalah bogey. Tak ada kalah, orang hak boleh ya, orang nak tengok. Pada dia kalau cari ustaz, padam kan, bedak tipa. Dia nazar nak bogey, haram tak boleh. Nazar nak minum arak, nazar nak benda haram tak jadi nazar. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, nazar ni benda yang dituntut sunat kan. Aku tak kena korban sunat. Tiba-tiba dia nazar, tahun ni kalau anak aku berjaya SPM, aku bernazar nak buat korban. Korban yang sunat berubah jadi wajib. Jadi korban. Jadi benda yang dia nazar dapat kenduri. Kalau dia sembuh daripada penyakit sekian-sekian, berjaya operation, anaknya dapat masuk U, dia dapat beli rumah, dapat kunci sebelum raya. Dia kata, kalau aku dapat kunci rumah, beli dah, kunci tak dapat Kalau dapat kunci sebelum Syawal, aku nak buat kenduri. Nak buat rumah tu buka, buat kenduri. Nazar. Tuan-tuan, kalau dia dapat kunci betul macam mana dia nak, wajib dia kena buat kenduri. Dan kenduri yang dia buat tu, dia tak boleh makan. Ni kenduri nazar. Tengok apa yang nazar? Walaupun hanya buat bihun sup kan. Dia kata aku nak nazar dapat kenduri, rumah tu buka. Dia tak apa, lemang dan ketupat. Lemang dan ketupat tu kamu tak boleh makan. Kamu tak boleh, anak bini tanggungan kamu tak boleh makan. Kerana ini kenduri nazar. Jadi orang dulu nazar mak, sembelih anak. Tuan-tuan tahu nazar itu naya anak. Dan kalau nazar tak ini sembelih haram. Bunuh anak sendiri, tak boleh. Jadi zaman dulu Datuk Nabi bernazar, kalau dapat anak 10 orang anak lelaki, dia bernazar nak sembelih salah seorang. Tanda syukur kerana Allah menjayakan usahanya dan anak-anak yang ramai dapat membantunya gali telaga Zam-Zam. Nazar. Baik. Selepas berjaya menggali telaga Zam-Zam,
Abdul Muttalib pun membuat undian di antara anak-anak lelakinya. Dalam cabutan undian itu, nama Abdullah, iaitu bapa Nabi, naik sebagai anak yang akan dikorbankan. Jadi 10 orang anak buat undian, siapa anak nak sembelih ni? Naik nama bapa Nabi, Abdullah. Sembelih. Dan kalau sembelih Abdullah, Nabi tak ada. Ada, semua tu dalam rencana Allah lah. Naik nama Abdullah, maka kaum Quraisy halang Abdul Muttalib dari menyembelih Abdullah. Mereka kemudian bersetuju gantikan nyawa Abdullah dengan disembelih sebanyak 100 ekor unta. Kepada tak payahlah sembelih anak am, sembelih unta, ganti 100 ekor. Sebab tu Nabi pernah sebut, aku adalah anak kepada 2 orang yang nak kena sembelih. Siapa dia? Bapa dia Abdullah nak kena sembelih. Yang kedua Ismail nak kena sembelih dengan Ibrahim. Nabi memang ada keturunan 2 orang yang nak kena sembelih. Buat undian dulu. Undi nak sembelih anak yang mana satu, ada 10 orang. Dan kalau kena ke Abu Lahab gagah habis. Tak naik nama Abdullah. Undi. Kita baca kisah Nabi Yunus alaihi salam. Dan Nabi Yunus waktu naik kapal duduk layak tu, tiba-tiba kapal berhenti. Kapal lain jalan. Dengan ribut taufan ombak yang dahsyat, kapal tak mau jalan. Nabi Yunus tanya, apa hal kapal hamba ni? Kapal orang lain jalan elok ni, buat dia jalan ni. Nabi Yunus perasan dah, ni pasal dia orang ni. Ditinggalkan kaum dia, keluar tanpa izin daripada Allah. Salah aku ni. Dia pun dah tak tahu, cek dah, tayar tak pecah pun, minyak enjin semua cukup. Contoh. Jadi apa kata Nabi Yunus? Kapal ni takkan berjalan selagi kamu tak campak salah seorang daripada kapal ni. Baru kapal ni jalan. Dia lah tu, dia kena campak dia lah. Dia kata apa? Kalau kamulah orang itu, wahai Nabi Yunus, kami takkan campak. Takkan gamak nak campak Nabi. Kalau kamu orang tu, kami tak campak, tak jalan, tak apa. Punya sayangnya mereka pada Nabi Allah Yunus AS. Kalau kamu yang nak campak, tak jalan, tak apa. Mana gamak? Dan tu kata Nabi, katalah ni jemaah mati ni, kita buat rombongan pi Langkawi. Saya pi, Ustaz Yus pi, dia pakai pi Langkawi. Sampai tengah laut, bot berhenti. Kena tok salah seorang. Dan nak tok Ustaz Yus. Tak gamak. Nak tok kawan kita. Tak gamak nak tok. Nak tok siapa? Lepas tu pakai amal, kita tok Rembo Dia kan Rembo, tok tengok, tahu. Saya berenang naik balik seorang-seorang kena. Tengok ni. Nak tok siapa ni? Kalau kawan kita pun kita tak gamak, guru kita tak gamak, dan nak tok siapa? Nabi lagi tak gamak. Tak gamak. Tu dah mana? Buat undian. Undi nama Yunus naik. Undi nama Yunus naik. Nak kata apa? Terjun. Undian. Jadi bapa Nabi pun hasil undi naik nama dia. Nak kata apa? Dia nak kena sembelih. Tak, orang Quraisy nasihat, ganti anak kamu dengan 100 ekor unta. Maka tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diganti bapa Nabi dengan 100 ekor unta. Baik, itu cerita tentang datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.